seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, saya bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, manjatkan marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar kesyukuran yang hadir dari hati kita ni. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada siri pengajian online, pada pengajian Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran. Allah izinkan kita untuk terus istiqamah dalam pengajian ini, insya-Allah. Moga-moga Allah bantu kita dengan kudrat dan iradahnya untuk kita terus berada dalam suasana menuntut ilmu, dengan suasana yang kita harapkan membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan suasana ini mendidik jiwa kita untuk terus istiqamah dalam jalan menuju menjadi hamba-Nya yang benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini dengan tujuan itu adalah untuk membesarkan Allah, illa liya'budun, yakni dengan sembah Allah membawa maksud membesarkan Allah, mentakzimkan. Kita nak menghasilkan benar-benar akan kewujudan kekuasaan Allah Ta'ala itu dalam segenap segi kehidupan kita. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, alhamdulillah wa marhaban bikum kepada yang dah hadir bersama dengan kita pada malam ini dengan saya dalam pengajian secara online ini, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, bantu sebarkan tahniah kepada yang dah sebarkan, kepada ejen-ejen kebenaran, bantu sebarkan. Moga-moga dengan kita sebarkan ini dapat pahala dalam membantu untuk menyebarkan dakwah juga, sebahagian daripada kumpulan ataupun sebagai pada jemaah yang bantu menyebarkan, sebagai bukan sekadar penuntut ilmu tetapi menyebarkan juga ilmu ini. Sudah boleh berlaku dah dengan tekan butang share dan sebarkan seramai-ramainya. Alhamdulillah, moga-moga asbab kita sebarkan itu maka sampailah jua akan ilmu ini kepada yang mencari-cari, yang memerlukan, malah yang sangat-sangat sedang berada dalam keadaan mungkin persoalan demi persoalan tentang kehidupan. Maka saya kira insya-Allah dengan ilmu yang Allah ilhamkan ni, dengan pengajian yang telah Allah izinkan, pengajian hakikat kehidupan ni dengan kronologi terjadinya ataupun terbentuknya kitab pengajian hakikat kehidupan dan Lisanul Haq ini, moga-moga dia memberi manfaat kepada yang memerlukan, insya-Allah. Baik, bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, sebelum kita berbincang panjang, bermuzakarah panjang dalam sambungan pengajian kita pada malam ini, insya-Allah, mari kita sama-sama memulakan dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, baik. Kita telah pun sama-sama membaca Muqtita Al-Fatihah. Moga-moga ianya membuka segala pintu-pintu kefahaman, pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu rezekinya, insya-Allah. Dan pengajian kita pada malam ini, insya-Allah, moga-moga dengan apa yang disampaikan nanti dan seterusnya dan yang sebelumnya, Allah berikan kita pintu kefahaman. Ini natijah kepada ilmu yang kita mahukan. Kita menuntut ilmu ini, kita harap-harap Allah beri kita kefahaman. Sebab dengan kefahaman lah baru kita datangnya amalan. Kenapa satu amalan tidak mampu kita lakukan dengan sempurna? Apatah lagi dengan perbahasan kehidupan ini. Kita nak dalam kehidupan kita ni, amalan dalam kehidupan, yakni terutama amalan hati, itu kembali kepada tahapan yang maksimum, yakni hati yang benar-benar merasakan akan kebesaran Allah. Itu hati yang sihat. Hati yang sihat ini adalah hati yang merasakan kebesaran Allah. Itu indikatornya kat situ. Sebab memang kalau kita rujuk kepada surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu. Wa rabbaka fakabbir. Berilah peringatan dan bagi tahu tentang Allah Maha Besar. Ini kalimat takbir untuk kita takzimkan Allahu Akbar, jadi rukun dalam qauli. Nah, jadi bagaimana kita nak merasakan kebesaran Allah itu dengan kefahaman yang hadir dari hati kita. Kefahaman ini ditarifkan tentang hati yang hidup. Jadi kita nak menghidupkan hati dengan ilmu ini. Sebab itu kena berkali-kali setiap hari, tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, non-stop, tidak boleh. Kenapa? Sebab ibarat generator. Generator ni, transformer ataupun supply, contoh water supply ni, Allah baru uji Selangor dengan uji water supply. Nah, water supply yang bermain dengan sumber-sumber ini, air, api, tenaga yang main ni, tidak boleh berhenti. 24 jam, telaga apa, dia pakai telaga pula apa, dia punya tempat pengagihan itu tidak boleh berhenti, kena non-stop. Distribution area itu, loji-lojinya, tempat empangan itu, aliran air itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti dah habis. Begitulah dengan ilmu. Ilmu ni tidak boleh berhenti, tidak boleh. Apatah lagi tentang untuk memberi sokongan kepada menghidupkan hati. Ustaz, kenapa ni kena selalu duk dengar ni? Tanya. Nak kena ada selalu ada air? Ada. Nak kena ada selalu ada udara? Ada. Api? Ada. Sebab apa? Nak menghidupkan kehidupan. Ada air baru boleh survive, boleh hidup. Betul tidak? Bolehlah buat kehidupan kau tidak terganggu. Ada api. Ada orang bandingkan api dengan air mana lagi penting. Sudah pastilah air. Kalau api mungkin kita boleh lagi buat benda lain. Kalau air tak ada, terhenti semua. Sebab air ni dia generator utama. Malah api pun sebahagian besarnya dengan air. Baik. Jadi tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Maka menghidupkan hati itu adalah tidak boleh berhenti daripada ilmu yang menghidupkan hati dia. Ini dengan zikrullah, dengan ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah. Sebab itu sentiasa kena dihidupkan, didengarkan, disyarahkan. Maka Allah izinkan asbab dulu PKP, sampai sekarang Allah izinkan dengan kudrat iradatnya. Allah izinkan untuk kita konsisten dengan izin Allah. Saya yakin ada yang memerlukan setiap masa Ustaz syarahan-syarahan untuk melihat kehidupan dengan nama Allah.
Nah, biasa kita dah melalui kehidupan dengan kebendaan, menyebabkan hati kita sakit dengan keadaan. Ada orang duk inbox saya, berhadapan dengan macam ni nak berhadapan kan, kalau saya cakap dia Kang, Ustaz cerita pasal keadaan pula. Kalau saya cerita pasal keadaan, dah memang itu pun. Bila hati kita ini tidak benar-benar kukuh, tidak benar-benar hidup dengan sebenarnya, maka sudah pasti keadaan yang berlaku di sekeliling kita ini akan memberi kesan kepada hati kita. Nah, ini contoh macam ikan di lautan. Ikan yang hidup tidak akan mampu menyebabkan dirinya menjadi masin. Walaupun bertan-tan air lautan tu masin. Tan metrik tau. Dan ikan yang hidup tidak membuatkan dirinya pecah di tekanan yang ada dalam lautan itu. Dalam laut tekanan tau. Jangan ingat air okey je kat atas permukaan. Sebab tu ada level-level kedalaman yang sampai tahap kita tak boleh masuk dah. Pressure dia tinggi. Tetapi ikan yang hidup tidak menyebabkan dirinya pecah. Dan malah dia boleh survive dengan tekanan yang ada. Tekanan keadaan lautan di bawah dasar dan juga masin. Masin. Nampak? Kemasinan air laut itu, tekanan air laut itu tidak merosakkan ikan. Cuba kalau letak ikan yang mati di dalam laut itu. Hancur. Hancur. Berkecai, bersepai dalam tu. Habis. Jadi, tak ada jejak dah. Tapi ikan yang hidup, dia boleh lagi berenang di bawah itu. Dengan tekanan yang tinggi di bawah. Tetapi dia boleh survive. Kenapa? Hidup dirinya. Dirinya hidup. Begitu juga dengan hati. Hati yang hidup itu akan boleh survive dengan tekanan kehidupan. Hati yang hidup boleh survive dengan kemasinan kehidupan. Permasalahan kehidupan. Dia boleh hidup. Malah itulah kehidupan. Kehidupan itu masalah. Imtihan, ujian. Ustaz, tekananlah hidup ni. Memang. Tak ada tekanan, tak ada kehidupan, orang kata. Tapi kita tak naklah ikut tekanan itu. Kita tak nak ikut tertekan. Tidak boleh. Malah kita yang akan kontrol tekanan itu. Dan ini hanyalah dengan hati yang diletakkan di dalam perbahasan yang benar. Sebab tu berhati-hati. Apatah lagi mendengar kalam-kalam yang menghidupkan hati, kalam-kalam yang mematikan hati. Sebab itulah kita yang beriman ini dianjurkan bermulanya dengan kalam-kalam yang benar. Sebab yang nak bercakap, yang mendengar diri sendiri. Satu, mendengar daripada orang cakap. Yang kedua, kita sendiri yang cakap. Kadang-kadang kita dah lari daripada orang, tapi kita pula bercakap benda-benda yang batil. Kita merosakkan diri sendiri pula. Orang dah tak rosak dah. Dah jauh dah. Kita dah tak mau dengar dah orang cakap. Tak mau dengar. Lah, kita pula yang memberi sumber kata-kata yang batil pula. Kita yang membunuh diri kita sendiri. Kerana kejahilan dalam menyusun kata-kata. Habis, hancur. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi, bila kita lihat, sebab itu, doa pada Allah, minta Allah istiqomahkan kita dalam suasana ilmu ni. Zikrullah. Itu hati yang hidup saja yang boleh bertahan. Hati yang hidup saja yang bebas daripada tekanan, walaupun dia sedang berada dalam situasi yang tertekan. Hati yang hidup saja yang boleh keluar daripada permasalahan, walaupun dia sedang ada masalah. Jadi poin ini sekarang, hidupkan hati. Hidupkan hati. Ihya'ul qulub. Hidupkan hati. Bukan dengan menyelesaikan masalah. Kita dah katakan, jangan selesaikan masalah. Tetapi uruskan masalah. Bagaimana nak uruskan masalah, Ustaz? Betulkan cara melihat masalah. Orang bercakap dari mata kita melihat, maka dengan mata ini kita boleh kata-kata yang positif. Belum lagi melihat dengan mata. Melihat dengan iman. Melihat dengan hati.
Jadi tengok tu dengan iman. Bukan sekadar tengok positif-positif. Bukan semudah kata positif-positif. Tengok dengan hati. Hati yang mengenal Allah. Nah, tengok dengan Allah. Nampak? Dia punya step dia. Hiduplah hati itu. Bila hati itu hidup, maka dia akan boleh menguruskan masalah. Dia boleh berhadapan dengan masalah. Apa saja permasalahan yang bakal mendatang. InsyaAllah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, uruskan masalah, Allah yang menyelesaikan. Bagaimana nak menguruskan? Betulkan penglihatan. Jaga penglihatan dengan jaga lisan. Jaga apa yang dilihat. Jangan bimbang-bimbang mengganggu apa yang diingat. Jaga-jaga apa yang kita lihat. Sebab tak nak mengganggu apa yang kita ingat. Nah, itu dia. Uruskan masalah. Masalah diuruskan dengan pertama, betulkan cara melihat. Ni malam ni saya nak buat ulang kaji sikit. Saya tengok banyak ada nama-nama baru tu. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Kepada yang baru mengikuti, tahniah dan syabas. Pengajian apa ni Ustaz? Mengaji bab kehidupan, tafsir kehidupan. Kadang-kadang tak terkeruan hidup tu. Tak keruan hidup dibuatnya. Merapu-rapu kehidupannya. Sebab apa? Dibiarkan dengan keadaan. Jadi macam mana kita tafsir kehidupan? Dengan akidah dan tasawuf. Penyucian hati. Akidah dengan iman. Kita nak tafsirkan kembali. Ada kaedahnya? Ada. Ngikut siapa? Ikut Nabi SAW. Akhlak. Tariq nubuwah. 4 sifat sidik, amanah, fatonah, tabligh. 4 ini kuasai. Bila dah kuasai 4 ini, maka barulah jadi lurus, soft. Bila lurus, apa nak diluruskan selepas itu? Luruskan lisan. Luruskan lisan supaya sama dengan iman. Jangan mulut cakap lain, hati cakap lain. Mulut cakap Allahu Akbar. Hati, duit besar, duit besar, duit besar. Bini besar. Bini pula besar. Takut Allah, kita kena takut Allah. Dan nanti, tak takut Allah pun. Takut bini. Takut suami kahwin lagi. Siapa ada tak mau dengar ceramah. Tak mau dengar ceramah ustaz. Mengarut ke? Ada ke? Sebab tak selari. Dia nak sedap di mulut, tapi pahit di hati. Tak kena. Bila dah lurus kehidupan, luruskan lisan. Lurus kefahaman, maka kita tengok lisan dia. Luruskan lisan pula. Kerana dengan lurus lisan, membuktikan lurus iman. Lisan dia tak lurus, iman dia tak lurus lah. Itu Nabi kata. Nampak? Jadi, bila kata kita memahami kembali perbahasan ini, kita nak lihat balik kehidupan, tafsir kehidupan dengan kaedah nubuwah, tariq nubuwah. Tu kaedah dia. Tariq nubuwah. InsyaAllah. Khair. Kemudian kita belajar satu-satu sidik, amanah, fatonah, tabligh. Boleh rujuk balik kuliah-kuliah yang sebelumnya. Buka balik, tengok satu-satu. Banyak dah. Tak tahulah dah berapa ratus juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wang besar. Itulah dia. Tak boleh. Allahu Akbar. Qauli tu. Allahu Akbar. Lisan. Bila kata Allahu Akbar, iman kata apa? Hati. Sedangkan kalimah itu mesti hadir dari hati. Tapi hatinya masih susah hati. Masih sakit hati. Masih iri hati. Cemburu sana sini. Sebab tu kita akan tekan tentang kehidupan. Kita tak mahu dia berkata-kata sekadar kiasan. Perhiasan kata-katanya itu indah di bibir. Indah di luaran. Indah dalam percakapan. Tetapi hakikatnya rosak kehidupan. Tengok dengan isterinya, kelang kabut. Tengok dengan suami dia, kelang kabut. Tengok bagaimana berhadapan dengan duit, kelang kabut. Tengok berhadapan dengan masyarakat, kelang kabut. Ada iri, ada dengki, cakap nak besar diri. Maka ini tidak benar. Walaupun dari sudut luarannya nampak cantik. Pemakaiannya, kata-katanya sudah cantik. Tetapi apabila tidak diperkemaskan dari dalam, maka kita bimbang dia jadi munafik. Ini cukup bimbang. Jangan ambil mudah perkara ni tuan-tuan ya. Jangan ambil mudah. Malah jangan kita membuatkan satu pentafsiran yang berbeza pula. Katanya begini,
tak apa. Walaupun luar pun kita buruk tapi hati baik. Tu pun satu yang salah. Ataupun tak apa, yang penting luar baik, dalam Allah je tahu. Dia buat tak tahu pula dalam dia. Dua keadaan orang ni. Yang pertama, dia terus tukar. Tak apa, luaran ini tak menggambarkan dalaman. Ni dia tak faham lah ni. Tak apa, luar pun walaupun saya tak tutup aurat, tapi hati saya ni baik. Kalau syariat pun tak lepas. Jangan ceritalah bab hakikat. Syariat ni bab asas. Asas pun tak lepas, tak usah ceritalah bab-bab dalam. Kulit pun dah busuk dah. Tengok kulit pun dah busuk dah. Tahulah dalam pun busuk. Kalau nak pilih buah dekat kedai, nak beli buah kat kedai, nak semua nak kena kopek dulu. Ya lah, kopek dulu, bankrupt lah toki kedai buah tu. Bankrupt lah toki buah. Tak, kopek dulu semua buah ni, saya nak tengok isi dia. Jenuh lah kawan. Tengok kulit tahu dah. Tengok lebam-lebam ni. Berulat ni. Ini busuk ni. Busuk, betul lah tu. Nampak? Jadi kalau kulit pun dah gagal, tak usah cerita bab iman. Maknanya menyatakan keimanannya rosak. Aurat pun masih tersekat-sekat. Solat pun masih berkira-kira. Iman problem. Confirmnya. Allah, ya Allah cakap. Nabi pun kata membezakan orang kafir itu dengan Islam solat. Ada juga dia buat begini. Luaran dia cover. Cantik punya. Pakai purda, pakai nikab. Lelaki pun, Masya Allah, dari segi perwatakan, nampak kemas. Tapi dalam hati, dia tak jaga pula. Dia tak jaga buat hati. Buat hati dia buat tak tahu. Dia kata dia beranggapan, tak apalah hati ni. Tak apa, lama-lama okey lah tu. Lama-lama okey lah sekali KO. Sebab apa? Hatinya tidak difahamkan dengan sebenar. Cantik dah luaran. Dah berubah dah, kemas dah. Nampak dah berhijrah dah. Dulu pakai ketat, sekarang pakai longgar. Tapi hati pun longgar juga. Dia pakaian biar longgar, hati biar ketat. Ketat ni biar kejap. Biar mantap. Ni dengan hati-hati dia pun longgar juga. Pakai luar longgar, hati pun longgar. Longgar dah. Bila kena sikit, terbarai. Hati kena ketat. Dia panggil akidah, simpulan. Simpul ni kena ketat. Tarik ketat. Tu. Simpul dia. Ambil. Simpul. Ketat. Tapi pakaian biar longgar. Luar longgar, dalam ketat. Tu dia, hati tu. Ketat, ikatan. Ikatan ketat tu simpulan. Akidah tu namanya simpulan. Akidah. Dia yang simpul, jazam mana macam ni. Simpul, dah tak boleh lah. Dah tak boleh lah. Dia dah, jazam dia panggil. Ijrah luar, ijrah dalam TikTok. Itu tuntutan Ummu Syahmi. Bukan lagi TikTok dah, suruhan. Tak ada, wah hebat kamu sempurnanya. Tak, suruhan. Kalau dah luar pakai macam ni, dalam pastikan sama dengan luar. Pastikan. Kalau tidak, munafik. Allah, Ustaz, ya. Kena terima. Habis takkan nak pakai, habis tak naklah saya pakai macam ni. Teruk lagi. Langsung tak nak kembangkan syiar. Sebab tu dengan Allah, dia tak ada pilihan sebenarnya. Sama ada nak jadi baik atau tak nak. That's it. No negotiate. Sama ada nak jadi baik atau tak nak. Betul Ustaz, pakaian tak gambarkan hati, kena banyak lagi. Tak, maksudnya pakaian tak menggambar. Ini kata ni tadi Puan Sakinah. Yang pertama, pakaian tak menggambarkan hati sebab dia mengambil mudah bak hati. Pakaian dah cantik, patutnya mantapkanlah. Sepatutnya bila dah pakai cantik tutup aurat, tudung labur, longgar dah, hati pun kenalah sama macam pakaian itu. Jangan bagi satu explanation orang keliru. Akhirnya orang tak sukalah nak tutup aurat sebab hati pun jahat. Hati jahat sebab hati itu tidak diperbaiki. Sepatutnya syariatnya sudah dicantikkan. Kemudian kena ingat hatinya kena diperkemaskan. Jangan begitu. Sebab itu kita kena selaraskan. Suruhan Allah. Aurat, tutup aurat, sempurna. Hati pun kena sempurna. Dua-dua ni wajib.
Tutup aurat wajib, bersihkan hati wajib. Wajib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jelas. Alhamdulillah Puan Sakinah. Jelas. Hubbud dunya. Dah, itulah yang menghalangnya. Bolehkah minat niat nak pakai serban kerana kagum dengan keberadaan Rasulullah? Pakaian tu Tuan Najahiyab. Syariat ni buat je. Buat saja syariat tu. Tak payah kita nak berfalsafah sangat dengan syariat ni. Pakai ni syariat. Pakai je lah. Sunnah Nabi. Tak payah nak katakan belum bersedia lagi. Kata nak macam mana Ustaz, iman pun tak kuat. Iman tu kuatkan je lah iman. Permasalahan iman, kita cerita perbahasan tentang iman. Pakaian, pakai. Tak ada masalah. Hati tak nak memahami kalau Allah tak nak fahamkan. Bab ini, kenapa Allah tak nak fahamkan? Sebab kita yang tak nak faham. Bab ini Allah bagi dekat balik kat kita. Dalil surah Al-A'raf 179. Qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tak nak memahami. Bukan Allah tak nak bagi faham. Kita yang atas diri. Atas diri ni maksudnya Allah bagi pilihan. Allah bagi akal. Allah bagi mata melihat. Allah bagi telinga mendengar. Allah bagi balik semua ini kepada kita untuk mengurusnya. Mengurusnya. Kemudian kita tak nak urus kerana tertipu dengan dunia. Tertipu dengan kejahilan. Maka Allah pun tak bagi faham lah. Allah kata, contoh, mampu dengan mahu. Mahu berubah. Bila ada kemahuan berubah, Allah mampukan dia. Ni belum apa-apa lagi, tak mampu. Belum apa-apa lagi, tak mampu. Macam mana Allah nak mampu kan? Bukan tak mampu, dia tak mahu. Tak mahu tutup aurat, tak mampulah. Ya, bukan tak mampu, dia tak mahu. Tak mampu berlaku adil. Nampak kahwin dia. Laki ni tak mampu berlaku adil. Nak mahu berlaku adil atau tak mampu? Memang tak mampu berlaku adil sebab mampu bukan sifat kita. Mampu sifat kekuasaan Allah. Yang penting kita mahu adil walaupun kita tak mampu adil. Bila kita ada kemahuan nak adil, maka Allah mampukan. Kemahuan itu macam mana boleh datang kekuatan mampu ni Ustaz? Setelah kita mahu dengan sepenuh keimanan. Barulah datangnya dorongan. Allah mampukan. Mampu, boleh, itu kerja Allah. Bukan kerja kita. La haula wa la quwata illa billah illa aliyil azim. Nampak? Kalau tak mahu, tu banyak sangat alasan dia Ustaz. Ya. Buat dulu, Allah bantu. Malah, bukan buat dulu, Allah takkan biarkan kita buat tanpa bantuan dia. Sebenarnya ma'a fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'a ni bersama. Setiap kesusahan bersamanya kesenangan. Dia sebelah-sebelah je ma'a ni. Dia tak ada buat dulu Datuk Kontang Kanting baru datang. Tak. Sebenarnya siang malam tu bersebelahan. Macam sekarang. Sekarang kita malam. Ada tempat yang sebelahnya siang. Dia bertukar dia. Dia tak ada siapa jalan dulu. Dia bersilih ganti. Macam tu je. Dia tak ada siang jalan dulu, malam datang kemudian. Tak. Dia bersilih ganti. Di tempat yang sama. Maka pada yang susah itu juga ada senang. Pada yang senang itu juga ada susah. Maka di saat kita mahu taat, bersamanya mampu datang. Bersamanya. Allah takkan biarkan. Sebab tu ni perbahasan kalam basmalah dengan ni. Ni. Jadi saya ni dah sambung ni. Sambil tu saya syarahkan. Saya akan kongsikan malam ni insya-Allah bismillah yang dibaca oleh Nabi Khidir. Bismillahi masyaallahu la yasuqul khaira illallah. Saya syarah kejap lagi. Baik. Jadi sambil tu saya nak sebutkan tentang perbahasan ini dulu. Bila kata kita bersama Allah ni, dengan Allah ni, dia tidak ada tertinggal pun, tidak. Bila kata dengan Allah, bersama terus. Allah bersama. Innallaha ma'ana. Nabi kata. Bila Allah bersama kita,
Maka tiada istilah ketinggalan, tiada istilah kesorangan, tak ada istilah kita nanti Allah tolong, tak ada nanti. Immediate Allah tolong. Soalannya, sejauh mana faham kita? Itu je, berbalik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Dengan sebab itu mesti libatkan Allah dalam perubahan. Ramai orang kadang keliru nak berubah. Dia berubah dengan dia, dengan amal dia, dengan sokongan orang, dengan dorongan orang, dengan dorongan pasangan. Tak terdorong lah. Ini kira alhamdulillah kita berada zaman yang dah ramai Islam. Bayangkan kalau kita hidup dalam keadaan yang tidak Islam, kita seorang diri, Allah, siapanya nak membantu kita? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, di saat kita susah ada kesenangan, di saat kita senang ada kesusahan. Di saat kita susah ada kesenangan, di saat kita senang ada kesusahan. Kedua-duanya itu adalah beriringan. Wan Nurzi. Maka kalau tak nak perkara itu bersilih tanpa ada kekuatan kita, contoh tengah senang-senang, pok susah. Maka adanya Allah di dalam mengaturkan. Susah dan senang itu keadaan itu duduk pada Allah. Nah, jadi soalannya di sini adalah dengan Allah. Kita nak dengan Allah. Maka di saat dengan Allah, sewaktu kita berhadapan dengan susah, maka kita ada Allah untuk menghadapi susah. Kadang-kadang kita boleh berhadapan dengan senang. Allah bagi nikmat dia kita, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita duk sangka ada Allah. Tetapi di saat susah datang, di sini teruji iman kita. Lisan kita mula berubah. Rupanya dia bukan buat dengan Allah, tapi dengan senang. Ini kalau masalah ni. Sebab itu, ya Ustaz Muhammad, Allah melihat pada hati dan amal benar. Qulubikum wa a'malikum. Maka di situ Allah uji. Sebab tu Allah uji. Di saat senang, kita mungkin boleh puji. Suami baik, kita puji. Suami okey, kita puji. Hidup senang, dapat duit, kita seronok, kita puji Allah. Seronok kita rasa. Kita duk sangka. Tapi Allah je tahu. Bagaimana nak memastikan dia ni benar-benar dengan Allah, maka Allah datangkan kesusahan pula. Sebab susah senang ni di sisi Allah. Allah yang pegang. Tak ada siapa boleh kawal senang. Sebab tu orang sibuk nak senang. Bila dah senang, susah juga. Nampak? Tak ada siapa boleh kawal senang. Kawal senang dan susah ibarat siang dan malam. Cuba bagi tahu. Siapa yang kawal siang dan malam? Allah. Soalan, siapa yang kawal susah dan senang? Allah. Jangan kita duk terlepas pandang perkara ini. Baik, ketika senang sampai dalam hidup kita, maka kita pun zahirkan kesyukuran kita dengan lafaz. Dok kita sangka kita beramal dengan Allah. Rupanya ketika senang bersilih ganti dengan susah. Ibarat siang bertukar menjadi malam. Rupa-rupanya mulutnya berubah bentuk cakap dia. Daripada dulu memuji suami, mula mengeji. Saya tak sangka abang macam ni. Daripada dulu memuji isteri, mula mengeji isteri. Daripada dulu dia memuji Allah Ta'ala, sekarang dia mempersoalkan kesusahan dia kerana, sampai bila aku nak begini. Maka dia buat dengan senang, bukan dengan Allah. Sebab di saat susah, tak ada Allah. Di saat susah dia tak ada Allah. Tak nampak Allah. Apa maksud nampak Allah? Masih lagi memuji Allah. Masih lagi tenang dalam berhadapan dengan susah. Nah, jadi maknanya, kalau kita tak nak lari daripada keadaan ini, maka Nabi ajar kita jaga lisan. Kita faham, kita isi kefahaman kita ini supaya kita tidak lari daripada landasan utama kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi memang kesusahan itu adat kehidupan. Adatnya sampai kesusahan untuk menguji apa yang ada di dalam keimanan kita. Bagaimana kita kontrol lisan kita. Malah bagaimana kita menzahirkan perbuatan kita. Allahu Akbar. Mungkin di saat senang kita mudah dalam memuji Allah. Rupa-rupa di saat susah kita mula bertukar wajah menjadi kejian.
Ataupun mungkin dalam senang, dalam susah kita boleh memuji Allah. Kita berubah perangai. Ya bang, ampunkan saya bang, ampunkan saya tak nak buat lagi abang. Tolong abang, jangan abang. Dia suami marah dia, susahkan dia. Okey, anak pun sama. Kita bagi dia satu hukuman, dia pun mula insaf. Nampak macam insaf, susah. Tiba-tiba senang sampai berubah pula percakapan dia. Berubah watak perbuatan dia. Rupa-rupanya dia buat bukan sebab Allah tetapi sebab susah. Nampak? Maka sebab tu ujian itu adalah untuk menguji kembali lisan kita ini. Nampak? Allahu Akbar. Sebab itu berbalik pada tadi, bagaimana kita menyusut kembali kefahaman kita. Sebab itu pentingnya kefahaman, pentingnya syarahan begini. Kita tak mahu lagi kita menilai susah senang itu dengan usaha. Walaupun pada adatnya ada kesan bila berusaha boleh jadi. Tetapi kita nak faham dari sudut hakikatnya. Susah senang, ganti silih, berganti ini. Kenapa Ustaz? Kerana nak melihat kita ini benar-benar dengan Allah atau tidak. Jadi, bila begitu, maka kita kena tingkatkanlah tahap kualiti kefahaman tentang keimanan kita. Supaya kita tak tergelincir suatu ujian datang menimpa. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Dalam perbahasan kita sebelum ini, kemarin, Allahumma salli. Kita dah sentuh tentang aku hidup bismillah ini. Yang mana, kalau kita lihat, bila kata bismillah ini, ni semalam cerita tentang susah senang ini, nampak? Jadi kita tidak mahu lagi hidup dengan keadaan. Kita nak hidup dengan yang menjadi, yang mengontrol atau yang mencipta keadaan. Dalam kuliah faham, bila luar kuliah kelang kelibuk bila Allah uji. Maknanya dalam kuliah pun tak faham lah tu. Pasal kinah. Dia kalau tahu dalam kuliah faham, di luar pun faham. Tak apalah. Maknanya yang penting nak belajar. Tapi maknanya something wrong. InsyaAllah sebenarnya bukan tak faham. Tak aplikasikan kefahaman. Puan Sakinah. Jangan bagi alasan dalam kuliah faham, kalau luar tak faham. Bukan tak faham. Tak mengaplikasikan kefahaman. Faham dah. Bila kat luar masih lagi nak mengiyakan keadaan. Kenapa? Ilmu dah ada. Pakailah. Kenapa masih berkira-kira nak pakai? Nak tunggu sampai tersungkur baru nak pakai? Benda ni, perkara ni macam siang. Siang ni, kalau dah siang, siang lah. Mana ada siang, lepas tu malam. Siang, tak berapa nak siang lah Ustaz. Malam. Mana jadi? Siang-siang lah. Malam-malam lah. Kalau dah faham lah. Mana kalau belum faham lah. Itulah dia. Ceritanya. Tinggal lagi, dah faham Ustaz, tapi keliru. Maknanya keliru. Ataupun buktikan yang dia ni faham. Dengan melaksanakan. Dah faham, laksanakan. Makan kuali ke makam kuali? Makan kuali teruk sangat. Dengan kuali dia makan, jangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semakin faham, alhamdulillah Puan Zarina Zakaria. Allah bagi faham. Dengan apa sebab Allah bagi faham? Sebab ada kemahuan untuk istiqamah nak faham. Tugas kita datangkan diri, datangkan azam, datangkan seluruh keperluan yang diperlukan. Allah akan turunkan pertolongan. Yang paling besar pertolongan itu faham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin. Allah. Siapa yang Allah nak berikan kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman. Dah faham, laksanakan. Jangan buat-buat tak faham pula. Aduh, jam. Ni buat-buat tak faham. Letih. Dah belajar kan? Amalkan. Itu saja. Contoh belajar. Jangan ikut keadaan. Jangan ikutlah keadaan. Dengar tadi cek suhu 39. Allah, cikgu Maya. Dengan kurang sekurang sikit. Alhamdulillah. Kurang terus.
Amin ya rabbal alamin. Hilang mudarat, hilang panas, tiada ada mudarat pada demam. Mudarat kembali pada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Mohon izin share aja. InsyaAllah kebaikan. Silakan. Baik, berbalik dengan perbahasan kita tadi. Kita tak nak lagi duduk dalam susah senang sebab kita nak dengan Allah. Okey, kita dah bincang tiada ada ni. Okey, baik. Jadi terus kepada jadi saya cerita bab ni sekejap. Okey. Baik. Bismillah Nabi Khidir. Ni. Cuba kaitkan dengan perbahasan kita ni insya-Allah. Nur Aini Ismail nanti makin senang, tenang sejak ikut kuliah. Alhamdulillah. Amin. Hazza min fadli Rabbi. Tak yang pertama. Tak. Bukan yang pertama. Tiada yang pertama. Allah wa awal wa akhir. Puan Sabri. Allah yang pertama. Saya yang kedua, ketiga, keempat, ke-100. Ini pun perkataan ni. Ustaz yang pertama. Tu kalam batil tu. Inilah isi saya yang pertama. Dia tambah lagi. Selama-lamanya. Salah. Baik. Cuba lihat. Di sini. Perbahasan tentang Bismillah Nabi Khidir. Dan ini. Ini insyaAllah. Dia ni dalam amalan kendiri ni. Amalan kendiri maksud amalan untuk diri. Dan yang mengijazahkan amalan ini adalah almarhum Datuk Ismail Kamus. InsyaAllah. Jadi. Saya berikan kepada jemaah untuk amalkan ini. Bismillah ini. InsyaAllah. Cuba ikut. Cuba ikut. Bila saya sebut, ikut. Bismillahi masya'Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'Allah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'Allah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masya'Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang lagi sekali. Bismillahi masya'Allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'Allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'Allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'Allahu la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masya'Allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni Cikgu Maya boleh baca ni. Letak kat badan, letak kat ni, baca. Okey, baik. Apa terjemahannya? Ni bukan Bismillah 5. Ni Bismillah Nabi Khidir. Tu tajuk atas dia. Bismillah 5 lain. Bismillah Syafi, Bismillah Kafi, Bismillah Muafi. Itu Bismillah 5. Ni Bismillah Nabi Khidir. Bismillah Nabi Khidir. Baik. Bismillah Nabi Khidir ini cuba kita. Saya nak kaitkan dengan perbahasan kita ini. Cara amalannya itu tiada terikat. Boleh amalkan sehari pagi sekali, petang sekali. Pagi sekali, petang sekali. Okey. Ataupun sekali sehari boleh, ataupun setiap kali nak melakukan apa-apa, bacalah. Ini untuk memahamkan lagi. Bismillah. Bukan puan anak aja. Bukan Bismillah 5. Ni bukan Bismillah 5. Bismillah Nabi Khidir. Jangan salah sebut pula. Okey. Yang mana nak ambil tu, baca lagi sekali. Ikut saya baca. Lagi sekali. Takut ada tak baca pula. Sebut. Bismillah. Lagi sekali. Bismillahi masya'Allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'Allahu la yasrifu su'a illallah.
Bismillahi masya Allahumma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allahu la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masya Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Tunggu kejap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Apa tu? Apa yang tak bagi tahu lagi tu? Boleh screenshot lah, tak masalah. Baik, cuba lihat. Allahumma salli ala. Okey. Screenshot. Baik, pertama dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Penghayatannya, cuba perhati. Bismillah dengan nama Allah. Masya Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku. Nampak? Pasti berlaku dalam kurungan. Pasti berlaku. Allah, apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Sebab tu bila dengan Allah, jangan lagi wujudkan keraguan. Maknanya sebab tu kena faham dulu tentang Allah. Kena belajar siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Supaya ketika kita sebut nama Allah, jangan lagi dengan ragu. Allahu Akbar. Ini sebut nama Allah, masih lagi. Takkan sabar je Ustaz? Ya Allah, dah sabar tu nama Allah. Takkan, yelah kita je sayang. Maknanya, kefahamannya akan jadi rosak kat situ. Situ. Dengan nama Allah, apa yang dikehendaki pasti berlaku. Tiada yang membawa kebaikan melainkan Allah. Nampak? Nampak nafi isbat? Nampak ke situ? Nabi akhiri. La yasuqul khaira illallah. La yasulku. Tiada yang membawa kebaikan. Atau tiada ada kebaikan melainkan hanya daripada Allah. Apa lagu yang menasihkan? Lagu apa? Apa yang terjadi pasti terjadi tu. Hujan pasti berhenti. Tuan Elias. Itu lirik kan. Tapi kita sampai tak kefahaman setara itu. Ini masalahnya. Maknanya, lisan kita terganggu dek keraguan. Lisan sebut Allah tapi ragu. Allah Akbar. Ustaz, adakah mesti yakin macam mana tahap keyakinan? Memang tahap keyakinan itu ada tingkatan. Dengan pelbagai permasalahan, halangan-halangan. Sebab itu kita dah mula menyusun balik kefahaman kehidupan. Sebab itu satu persatu kita dah tanggalkan keakuan, kebendaan, keduniaan, benda-benda yang mana mengganggu kepada keyakinan ini kita nak hancurkan. Supaya bila kita beramal, contoh macam ni, malam ni nak bagi amalan ni, dia tak ada lagi ni Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah la yasukul khaira illallah. Ya ke? Ya ke?
Ini yang kadang nak bagi amalan dia terganggu. Kerana amalan sepatutnya zahir daripada hati yang yakin. Tapi nak tak nak beramal je lah. Okey. Baik. Jadi sekarang ni tiada yang membuka kebaikan melainkan Allah. Nampak? Saya nak kupas yang satu tu. Baik, yang kedua, cuba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Dengan nama Allah, apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku. Tiada yang boleh menghapuskan kejahatan melainkan Allah. Nampak? Bertawakal pada Allah tu memang susah mula-mula. Percayalah Allah akan tunjukkan setiap betul. Susah sebab tak faham. Tu je ya. Sebenarnya tak susah pun. Tak susah sebab susah pada Allah. Senang pada Allah. Bukan pada kita. Tapi jadi kata susah sebab kita tak nak faham. Kita masih ada halangan-halangan. Memori kisah silam pun. Memori daun pisang lah. Memori silam lah. Pengalaman, kebendaan. Macam-macam lah. Khabar itu apa? Saya terima. Okey. Baik. Itu yang kedua. La yasrifus su'a illallah. Tiada yang boleh menghapuskan kejahatan melainkan Allah. Dua dah. Nampak besar tak nilai dia? Allah. Kadang-kadang kita nampak kejahatan atau keburukan yang berlaku di depan kita. Boleh Ustaz nak buat amal? Ya, amalkan Tuan Ilyas. Memang bagi nak suruh amal pun. Silakan, bukan suruh tengok. Amalkan. Amalkan insya-Allah. Amalkan dengan ni saya nak faham, nak syarahkan dia. InsyaAllah. Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Pertama kebaikan, kedua kejahatan, keburukan, yang ketiga kenikmatan. Apa kata Nabi Khidir? Tiada yang dengan nama Allah, dengan kehendaknya pasti berlaku. Maka min ni'matin faminallah. Segala nikmat adalah daripada Allah, bukan daripada usaha kita. Ni sekarang dapat nikmat sikit, masak sedap saja, nampak diri. Masak sedap, nampak diri. Layan suami baik, nampak diri. Niaga bagus, nampak diri. Itu jadi bagus-bagus tu. Mana ada bismillah? Tak adalah macam tu. Bila sebut bismillah, nampak penyataan. Baik, Allah. Kejahatan, Allah je yang boleh hapuskan. Bukannya kejahatan tu dari Allah ya. Allah izinkan. Bukan dari Allah, tapi Allah izinkan berlaku. Jangan nisbahkan yang buruk, yang jahat, yang rosak dengan Allah. Tak boleh. Dengan Allah adalah Maha Suci Allah. Daripada segala sifat kejahatan, keburukan, tak boleh. Tetapi yang menghapuskan kejahatan, illallah. Okay? Maka min ni'mati faminallah. Okay? Lepas tu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Dengan nama Allah, apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku. Tiada yang boleh membawa kebaikan melainkan Allah. Clear? Tiada apa yang boleh buat kebaikan melainkan Allah. Tadi segala nikmat adalah daripada Allah. Yang boleh bawa kebaikan melainkan Allah. Sebab tu anak ni nak buat kebaikan, tak boleh. Suami nak buat kebaikan, tak boleh. Diri nak buat kebaikan, tak boleh. Kebaikan itu dari Allah. Khalas. Betul. Barulah kita nampak kegunaan bismillah. Kalau tidak, baca bismillah tapi nampak diri. Baca bismillah dengan nampak diri. Sebenarnya bila sebut bismillah, itu nampak Allah. Ataupun yakin dah Allah nampak kita dengan kefahaman. Masya Allah. Dan yang terakhir, bila kata dah faham, baik Allah, bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Faham dah? Kejahatan Allah je boleh hapus. Nikmat daripada Allah. Yang boleh buat baik hanya Allah. Kemudian kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
Dengan nama Allah, apa yang dikehendaki Allah pasti berlaku. Tiada daya, tiada kuasa kecuali dengan kekuasaan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allahu Akbar. Jadi maknanya kalau kita buatkan satu perbahasan di sini, kalau kita lihat, baik, daripada Bismillah ini, daripada Bismillah bi Khidir tadi, kita boleh nampak yang pertama, la yasuqul khaira illallah, kebaikan. Yang boleh bawa kebaikan, illallah, hanya Allah. Kemudian, la yasrifu su'a illallah, kejahatan. Yang hapuskan. Yang hapuskan kejahatan, Allah. Hapus. Hanya Allah. Dengan Bismillah, itu apa lagi? Dengan membawa kebaikan. Nikmatin, nikmat dulu, nikmat. Nikmat, kejahatan, saya buat short form saya buat poin-poin dulu. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su, la yasuqul khaira. Bismillahirrahmanirrahim, la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la ya'ti bil hasanati illallah. Bawa, ini nombor 4 ni membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Yang ni kebaikan nombor 1. Tapi yang keempat, membawa kebaikan. Dan yang kelima, tiada daya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah. Jadi maknanya, ini amalan ni bolehlah baca, amalkan sehari pagi, sehari malam atau berkali-kali, silakan. Di setiap hajat silakan, di setiap apa saja urusan silakan, kesakitan silakan, amalkan. Baik, cuma syarahannya nampak bagaimana Nabi Khidir AS yang mana meletakkan bismillah ni sebagai conclusion for everything. Nampak? Nampak? Pertama kebaikan, kejahatan, nikmat, pembawa kebaikan. Ada yang minta doa jodoh. Bacalah bismillah ni. Kebaikan kan? Baca je. Tiada daya. Inilah amalkan. Boleh cahaya ketenangan. Jadi maknanya, daripada sinilah juga, fahamlah kita bagaimana kita memahami tentang lafaz ataupun kalimah yang hanya keluar daripada lidah kita ini sepatutnya subhanallah, memuji, menyucikan, subhanallah, tasbih, tahmid, takbir. Kalau tahlil tu, itu kembali kepada iman, maqam, penafian. Jadi dengan bismillah juga itu memahami 3 perkara ini yang kita duk baca, yang Nabi suruh. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ilana rabbana anta maulana, subhanallah, 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 subhanallah. Disebut subhanallah, itu maknanya maha suci Allah,
Bila Maha Suci Allah itu, dengan Allah itu tiada kecacatan. Kait dengan kehidupan, maka perfect for everything. Hati kita yang kotor. Tapi Allah menjadikan sesuatu itu suci daripada kecacatan. Ataupun suci ni, tasbih ni, maknanya Maha Suci Allah. Bila kata subhanallazi asra, subhanallah. Bila sebut subhanallah dengan Allah ni, maka tiada kecacatan. Saya Ustaz rasa tak match lah pasangan. Itu kita yang cacat. Kita yang cacat di dalam memahami. Kita yang kotor di dalam menyingkapi. Nafsu penuh di hati. Itu jadi macam-macam tu serba-serbi. Iri, dengki, khianat. Habis semua mazmumah masuk. Sedangkan subhanallah, tasbih. Kita puji Allah. Bila dah suci, puji. Bila dah suci, puji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah di atas segala kesempurnaan tadi. Suci tadi, maka puji. Puji sebab suci. Lalu bila dah puji, dah suci, maka ta'zimkan. Hebatnya Allah. Allahu Akbar. Allah. Jadi ketika kita sibuk melafazkan lisan ini dengan tasbih, tahmid, takbir, di mana masalah? Masalahnya kita masih tidak kenal kalimah ini. Itu jelah. Kita masih belum dengan bismillah. Jangan mengaku dengan bismillah kalau masih mencari selain Allah. Kebaikan, saya harap-haraplah bisnes saya ni bawa kebaikan. Mana boleh bisnes bawa kebaikan? Mana boleh anak bawa kebaikan? Mana boleh suami bawa kebaikan? Saya jumpa pasangan yang baik, Ustaz. Saya harap suami saya berjaya membawa kebaikan mendanya. Cakap dari awal pun dah salah. Ni kita bagi je. Sampai cakap kita cantai. Kita tak ada nak bagi tahu maklumat je. Kita sekali penyucian, sekali cakap, selagi sental. Sikit cakap, gigih sikit. Nama pun pengajian kan. Allahu Akbar. Tidak dengan Allah. Tidak dengan nama Allah. Allahu Akbar. Membawa kebaikan, dapat nikmat, hapuskan kejahatan. Nampak suami buat jahat sikit, dengan diri dia lah nak menghapuskan kejahatan. Mula bongkar kejahatan suami, buka aib. Tak pasal-pasal. Saya nak membasmi, membenteras kejahatan, Ustaz. Dengan cara apa? Buka aib suami. Apa kejadah macam tu? Salah. Allah yang hapuskan kejahatan. Dengan cara apa, Ustaz? Takkan nak biar je. Siapa kata Allah biarkan kejahatan kat atas muka bumi ni? Bagi tahu. Siapa kata Allah biarkan kejahatan atas muka bumi ni? Tak belajar dari sirah-sirah terdahulu yang rapat Allah bagi. Orang-orang yang jahat ni. Iblis je Allah tinggalkan. Itu pun Iblis minta izin. Cuba kalau Iblis tak minta izin, rapat juga dia kena. Manusia ni tak minta izin buat jahat, lebih jahat pada Iblis. Isteri kalau nak buat jahat, ada minta izin dengan Allah. Ya Allah, aku nak jadi isteri dahaka ni, ya Allah. Izinkan ya Allah. Marah suami, pumpang. Tak ada, dia bantai dulu, baru istighfar. Nampak? Saya nak benterah kejahatan dengan buka. Salah. Patut Allah yang benterah. Kita sebarkan kebaikan, ajakkan dia, bagi tahu mana yang salah, perbetulkan. Suami pun sama lah, 2 kali 5 lah kan. Sama naik tu, sama naik. Dia buka kesalahan dia, si suami buka kesalahan dia. Masing-masing compare. Compare, hina-menghina. Habis. Kerana semata-mata nak menghapuskan kejahatan dengan diri. Mana boleh dengan Allah. La yasukul khaira la yasrifu su'a illallah. La yasrifu su'a illallah. La yasrifu su'a illallah. Allahu Akbar. Jadi maknanya kefahaman kita di sinilah baru kita, ya Allah, penghayatan, subhanallah.
Penghayatan ini yang kita nak terapkan dalam hati supaya tidak jadi benar. Itulah Ustazah Janita, benar. Itu para nabi, para rasul, itu perjalanannya mereka jelas. Finas Kolbu pukul 9 atau 9.30 Bunga Lawang. Tadi je saya tunda. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sabtu, Ahad off. Tu boleh dipertimbangkan tu. Mungkin Ahad saya akan offkan Fitnah Kolbu. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Benar Tuan Akram Abdul Ghani. Bila kita faham dengan Allah, bila kita faham dengan Allah, dengan itulah kita akan hidup, dengan itulah untuk membezakan kejahatan dan keburukan. Setakat hari ini tak ada lagi bila kita nak memikir buat kejahatan dengan Allah. Agak-agak nak buat rasa, Ustaz, saya ni nak dengan Allah ke tidak? Cuba baca bismillah. Baca bismillah, fahamkan betul dengan tadi, kemudian bismillah. Ustaz, saya nak marah ni Ustaz, bismillah dulu. Nak maki orang ni Ustaz, bismillah dulu tengok. Larat tak larat dia nak buat jahat lagi? Tak larat. Ustaz, saya nak dengki ni Ustaz, boleh tak baca bismillah? Baca. Saya sila tak baca. Bila tak baca, tak ada, terputus keberkatan. Putus, habis. Benar, sebarang-sebarang. Betul, orang-orang alim. Allah takdirkan jumpa dengan ialah guru-gurunya hebat kan. Mereka tak banyak. Mereka akan diam, dengar dan mereka akan bercakap atas keperluan saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi berbalik tadi, buat kesimpulan sikit. Baik. Sekarang kita dah masuk dalam perbahasan bagaimana kita nak menyerapi ataupun kita nak bahasanya adalah menguasai ataupun bahasa yang lebih tepat adalah menterjemahkan bismillah itu dalam kefahaman kehidupan. Sebenarnya kalau nak tengok bismillah dan sudut kupasan syarahnya lebih panjang lebar. Sebab ilmu Allah ni luas tak habis. Cuma bagaimana nak kaitkan dengan kehidupan. Jadi bila kata kita mula menghayati, kita mula nak menterjemahkan, maka di situlah kita mula faham apakah yang utamanya. Kan semalam saya cakap tunjang. Ini antara 5 yang mana tunjangnya. Dalam bila sebut tentang bismillah, itu tunjangnya, kalau kita kait, saya ini sebahkan dengan perbahasan bismillah Nabi Khidir ni, itu keburukan, kebaikan, kejahatan, nikmat, itu tunjang-tunjang. Mana dengan bismillah ni, inilah perkara-perkara yang disandarkan. Mesti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Jadi bila kita dah faham bahawa dengan bismillah itulah membawa kepada kebaikan, dengan bismillah itulah membawa nikmat, dengan bismillah itulah menghapuskan kejahatan, dengan bismillah itulah hanya ada kebaikan, dengan bismillah itulah yang memberi daya dan tenaga, maka tidak boleh tidak kita mesti dengan Allah. Inilah hidup yang kita nak. Kita tak nak lagi bersandarkan pada usaha walaupun kita sedang berusaha. Kita tak nak lagi bersandarkan kepada pasangan walaupun kita sedang berpasangan. Kita tak nak lagi sandarkan pada kenangan walaupun banyak kenangan. Kita tak nak sandarkan lagi kepada perkara yang hancur walaupun akan berhadapan dengan kehancuran. Benar, zaman dulu maknanya jelas perbahasannya. Zaman sekarang, bila banyak isu-isu kebendaan, puan, bila kebendaan terlampau banyak menjadikan sebagai ukuran kepada sesuatu perkara dalam kehidupan, contoh dalam bab suami isteri, diukurnya kebendaan. Bila kebendaan, mana ada malat. Dengan Allah itulah digunakan pula tentang kebendaan. Itu bahaya tu. Contoh, kau kena dapatkan ni Allah suruh ni. Jangan biarkan diri wanita terseksa. Dia katalah Allah suruh. Haru biru habis punah sihat.
Allahu Akbar. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT dengan maknanya ni kerja hati. Saya nak bagi tahu apa yang kita bincangkan ini adalah kerja hati, amalan hati, nak menghidupkan di saat kita sedang berperbuatan, melakukan segala syariat. Bukan menafikan. Contoh tadi, kita tak nak sandarkan dengan pasangan walaupun sedang berpasangan. Kita tak nak sandarkan dengan usaha walaupun sedang berusaha. Kita tak nak sandarkan kepada keduniaan walaupun sedang berada di dunia. Ini. Alhamdulillah. Kuzuria. Alhamdulillah. Puan Nuraini Juan Esnara, Alhamdulillah. Baru join, ahlan wa sahlan. Nanti mohon dengar kelas-kelas yang sebelumnya. Moga-moga dapatlah tangkap apa yang kita sedang bincangkan. Tapi tak apa, insya-Allah. Saya sering ulang-ulang. Kita sedang bincangkan tentang kehidupan, tafsir kehidupan, supaya berada dalam landasan. Kadang-kadang kehidupan ni salah tanya, pergi kat punah sihat, punah ganah. Ini tentang kehidupan. Bila kata tentang kehidupan, sandarannya akidah, tauhid, tasawuf. Itu akidahnya. Syariatnya sudah pasti. Syariat kita tak nak argue dah. Sekarang ni kita dah mula nak back off, nak tinggalkan syariat. Contoh, nikah. Nikah tu syariat. Dah mula kata, tak nak nikah. Nampak? Syariat kan nikah. Bagus, nikah as-sunnah. Tapi sebab kerana akidah dan tasawuf tidak jelas, maka goncang syariatnya hampir roboh, berkecai. Bila berkecai, mula orang pandang siru dengan syariat. Tak mau. Patut syariat tidak perlu dipertikaikan. Syariat kita laksanakan dengan sempurna. Dan kita sambung pula pengajian tentang lisanul haq ini, insya-Allah. Allahu Akbar. Ya, Puan Nacu, Tuan Nacu, Surah An-Najayah. Dengar balik PKP awal-awal. Alhamdulillah. Bagus. Dengar. Bukan kata Tuan Surah An-Najayah dengar. Saya pun dengar balik. Apa yang kita sampai kita dengar balik ulang. Syarah balik. Kadang-kadang kita pun nak fahamkan juga balik. Zaman live tepi sekolah bersama dengan gagak. Nikah itu sunnah. Ya, an-nikah sunnah. Habis Ustaz punah ranah, dah. Kita yang pilih punah, siapa suruh? Nikah dengan nafsu, iri, dengki, cemburu. Nikahlah dengan Allah. Awak dengan Allah. Dengan kasih sayang Allah. Ni tak dengan nikah dengan Mr. Pilot, Mr. Perfect. Memang. Nikah tu kan dengan kasih sayang Allah. Bila bergaduh, baru ingat Allah. Betul tak? Masa tengah suka, tengah kahwin tu, tak nampak Allah, nampak Mr. Habi. Bila nampak Allah, bila bergaduh lagi. Baru tergaba-gaba cari Allah. Bila tengah suka, ambil gambar sana, gambar sini, kepit sana, kepit sini. Mulakan baliklah. InsyaAllah. Tak ada istilah terlambat bagi pemburu taubat, tak ada istilah terlambat bagi yang nak kembali dekat dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Khair. Jadi maka kita dah terus kat sini lepas kalimah ni, tasbih, tahmid, takbir, insyaAllah. Tasbih, memuji Allah, menyucikan daripada segala kekurangan, kecacatan. Maka dengan situ datangnya tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Maka dengan takbir itu, melenyapkan semua permasalahan Allah. Sebab itu, kalau kita lihat, setiap kali ada masalah kan biasanya takbir, Allahu Akbar. Bila berperang takbir sebenarnya merangkumkan semua tasbih, tahmid, takbir. Bila kita takbir, Allahu Akbar. Sebab itu kalau sekiranya ribut disunahkan untuk takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila takbir tu seluruh makhluk ni akan tunduk sebenarnya. Manusia je yang tak faham bahasa, tak tunduk-tunduk lagi. Allahu Akbar. Manusia tak kenal Allah lah.
Saya minta nasihat ustaz, tempat kerja itu. Oh ya ke? Tak perasan dah. Di mana tu? Tak nak nikah, ustaz cakap nikah tu sunnah. Alhamdulillah, bagus. Mana boleh pula tak nak nikah? Tak nak sunnah ke? Pengalaman ngeri itu pengalaman peribadi. Setiap syariat, setiap apa yang Allah suruh, itu semua nikmat. Yang buat rosak, buat pelingkup diri sebenarnya. Jangan lagi salah faham tentang syariat agama. Allahu Akbar. Baik. Semua dari Allah. Ya Puan Nur Hazlun. Hazlun. Allah. Hazam min fali Rabbi. Tertekan merah. Ya. Bukan marah ya. Tapi memang tu setiap live tak ada yang merah tu. Tak apalah. Tapi saya tengok kadang-kadang tu ada yang tertekan, tak apalah. Kalau tekan pun tak masalah, tekan. Yang marah orang yang tekan, bukan kita. Yang masalah kalau saya marah. Saya marah masalah. Okey. Nabi Khidir sebaiknya lepas solat ke Puan Latifah. Dia tak ada waktu yang tertentu. Sebaiknya bila? Inilah waktu yang sebaiknya. Selepas solat sudah pasti yang sebaiknya. Waktu solat kan, lepas solat. Atau waktu lepas subuh tu, atau maghrib. Pilihlah waktu-waktu. Saya tak tetapkan, dan masa ambil pun kita tak tetapkan waktu. Pilih kesesuaian yang sesuai. Yang paling penting di saat kita sebut itu dengan kita menghayati. InsyaAllah. Allahu Akbar. Oh, okey. Silaplah. Okey, baik. Puan Sakinah. Khair. Itu dia Tuan Raja saya. Amin. Nak nikah lagi dan lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okeylah. Alhamdulillah. Khair. Taib. Maka setakat itu dulu perbahasan kita pada malam ni. Kita berhenti kat tasbih, tahmid, takbir ini. Kita akan sambungkan bagaimana kalam ta'zim. Bila sekarang ni kalam basmalah secara kesimpulannya begitu. Maknanya inilah yang ni dah nampakkan dia punya kesimpulan. Kita akan masuk lepas ni kalam ta'zim. Ini takbir. Dalam kita kalam ta'zim ni, ini perbahasan apa yang kita kaji dalam kehidupan ni. Ingat, bila kita tidak membesarkan Allah, maka kita akan pergi membesarkan diri. Ni. Banyak kadang-kadang kalam ta'zim, kalam yang kita salah membesarkan. Mengagungkan. Kalau salah menyikapi ini, habis. Sebab itu kita kan, sebab dia jadi rukun. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Baik. Alhamdulillah. Okey. Baik, jadi insya-Allah memahami tentang kalam ta'zim, insya-Allah. Kalam ta'zim, maka kita akan sambung dalam pengajian
seterusnya pada esok malam insya-Allah. Ustaz pakai apps apa? Apa untuk namanya? Apa namanya? OBS. OBS. Baik, insya-Allah. Ada dah, sini ada sound check kat sini. Bateri habis. Okey. InsyaAllah setakat ni Allah bantu. Don't worry. Anda siapkan diri saja nak menuntut ilmu. Selebihnya Allah persiapkan insyaAllah. Khair. Cukup setakat tu. Moga-moga Allah pilih kita untuk terus istiqamah dan pengajian. Bantu sebarkan kepada sahabat rakan taulan. Biar ramai lagi yang mendapat manfaat. Alhamdulillah ada yang baru tadi. Tahniah, ala wasalan. Teruskan pengajian. Jangan berhenti. InsyaAllah. Sampai bila Ustaz? Sampai mati. Tak saya mati dulu, anda mati dulu. Mana-manalah. Moga kita mati dan persiapan yang sebenar insya-Allah. Moga-moga Allah pilih kita semua yang menonton insya-Allah. Pada malam ini Allah masukkan kita dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.